Pening betul aku nak pilih kasut ni. Mana satu kasut aku nak pakai ni? Wih, banyak sangat kasut. Aku nak membebel sikit topik pasal kasut. Dan aku tahu topik pasal kasut ni dah menjadi kebiasaan orang bahaskan. Tetapi aku nak explain pasal kasut ni bukan kasut sebarang kasut. Jadi kali ni aku nak explain hari ni apa topik yang sebenarnya, iaitu pemilihan jenis kasut yang betul. Kalau korang nak tahu, let's go! Bang. Kembali lagi dalam Hazim yang Channel Studio. Apa yang korang lihat dekat depan ini, semua kasut ni bukan untuk dijual, tapi kasut ni untuk aku bahaskan satu persatu apa tujuan setiap kasut aku gunakan ketika aku berlatih. Ada antara korang yang masih mencari, kerjanya sibuk 24 jam sampai hari ini masih mencari kasut yang sesuai untuk berlari, dan ada juga orang yang kerjanya memang ada duit, asalnya bergajinya terus beli kasut. Dan ada antara korang yang masih belum kenal tapak kaki sendiri, sedangkan tapak kaki ni ia berkaitan dengan kasut yang kita pilih. Setiap manusia di muka bumi ini mempunyai tapak kaki yang berbeza. Tapak kaki ini terbahagi pada 3 jenis. Yang pertamanya adalah neutral, yang kedua adalah overpronation, ketiga adalah supination. Neutral ni memang tak ada jadi masalah. Untuk yang overpronation, kebiasaannya adalah untuk flat arch. Maksudnya dia punya tapak kaki yang rata. Dan kalau korang lihat dia punya tapak kaki kasut yang dia pakai tu, inward dia akan lebih makan dalam. Untuk yang supination, underpronation, ketika dia landing, dia akan makan belah luar kasut. Untuk kasut yang underpronation ni, dia punya akan makan haus di bahagian luar kasut tu lah. Tapi bagaimana korang nak tahu apa tapak kaki korang semua? Korang boleh buat untuk wet test. Aku akan tunjukkan. Let's go. Pertama sekali korang mesti kena ada baldi berisi air dan juga sekeping kotak kecil yang boleh bermuat saiz kaki korang, tapak kaki korang. Okey, pertama kali korang celup kaki korang ke dalam baldi yang berisi air. Kemudian korang angkat. Okey, kemudian korang letakkan di kotak yang korang sediakan tu. Biarkan selama 10 saat. Jadi selepas 10 saat korang angkat kaki korang, dan korang akan nampak tapak kaki korang macam ni, macam mana. Jadi korang boleh cuba ya. All the best. Itu baru kita kenal jenis-jenis tapak kaki. Tapi belum lagi aku cerita yang sebenar. Apa benda aku nak ceritakan dekat video kali ni? Belum korang membeli kasut, apa benda yang korang perlu tahu Okey, aku akan kongsikan. Sebelum korang nak beli kasut, benda pertama ataupun dia utamakan dulu adalah korang kenal setiap karakter kasut ni. Contohnya aku ambil kasut ni Korang perlu tahu kasut ni bahagian tebal ni yang warna putih ni kita panggil adalah midsole. Midsole maksudnya ada di bahagian tebal di bahagian belakang sehingga ke depan dia makin menipis. Itu nama lainnya heel to toe. Tapi keseluruhannya kita panggil midsole. Dan untuk yang bawah ni pula, tapak ni kita panggil outsole. Outsole ni berbeza-beza jenis tapak, penggunaannya ikut kesesuaian kasut itulah. Untuk yang bahagian atas ni kita panggil dia upper. Upper ni bahagian dia punya penutup jari kita lah. Dan adalah dia punya teknologi. Dan untuk dalam ni kita panggil inner insole. Semua jenis kasut ada karakter yang tersendiri. Maksudnya ada design ikut brand yang korang beli itulah, ada design dia tersendiri dan ia ada karakter khusus setiap jenis kasut itulah. Jadi lepas ni apabila korang pergi kedai, korang dah tahulah apa benda korang nak cari. Korang tak adalah terlampau blur tak tahu apa korang nak beli langsung. Benda pertama korang perlu tahu 4 karakter tadi tersebut. Bahagian midsole ni dah paling utama untuk kasut itu. Dan tak kisahlah apa jenis kasut anda sekalipun, midsole ni merupakan macam dikira punya contoh apa pula, macam jantung untuk kasut akhirnya. Kalau korang nak pilih kasut berlari, kebanyakannya adalah mempunyai midsole yang tebal. Kalau korang jumpa kat kedai tu, midsole belah belakang dia, bahagian heel dia tu nipis. Kebanyakannya adalah bukan untuk kasut lari dan tak sesuai untuk dibawa bersukan. Jadi kebanyakan kasut berlari, kasut sukan untuk kita berjoging, kebanyakannya dia tebal di bahagian belakang dan makin menipis di bahagian depan. Korang boleh tahulah, kenali ciri-ciri itu baru korang beli, okey? Sebelum aku nak bersambung pasal kasut ni, aku nak tahu korang ni antara fun runners ataupun easy runners ataupun competitive runners. Untuk mereka yang fun runner ataupun yang berlari easy run, biasaannya midsole yang korang guna tu, kasut yang korang guna tu, kebanyakan midsole adalah tebal. Maksudnya dia ada tebal daripada belakang ke depan. Adalah beberapa offset yang dicadangkan. Kenapa midsole perlu tebal? Salah satunya, apa yang korang perlu tahu untuk fun runners ataupun easy runners, kebiasaannya ketika kita berlari, badan kita menanggung 3 kali berat badan setiap kali kita melangkah ketika berlari. Korang bayangkan kalau korang punya berat badan 60 kg, apabila korang setiap kali korang melangkah ketika berlari, maksudnya akan menjadi 180
kilogram. Kalau korang pilih pemilihan kasut yang silap, midsole yang menipis, tak tebal macam ini ataupun yang nipis, ini akan mengundang kecederaan apabila korang berlari jauh, dan apabila korang sambil tu korang pakai kasut yang silap, kasut yang nipis, midsole yang tidak bersesuaian untuk korang punya berat badan, ini akan mengundang kecederaan kepada diri korang sendiri. Akhirnya akan mendapat kecederaan yang kita pun tak jangka. Bukan setakat fun runner saja, maksudnya easy runners, mereka yang kebiasaannya berlari untuk easy run setiap hari yang menggunakan mileage yang tinggi pun, mereka disarankan untuk mencari kasut yang mempunyai midsole yang tebal. Ini kerana dapat mengurangkan impak stres pada kaki korang sendiri. Itu sebabnya korang perlu tahu jenis-jenis kasut yang bersesuaian. Bagi contoh, kasut yang aku ada dua kasut yang korang boleh lihat. Dua kasut ni adalah kasut training shoes, maksudnya trainer shoe untuk aku melakukan easy run. Apabila korang mencari mileage yang tinggi ataupun yang sering melakukan easy run, korang perlu cari kasut yang mempunyai midsole yang tebal, dan korang punya kaki tidak akan mengalami stres atau kecederaan apabila korang berlari setiap hari misalnya. Jadi kegunaan kasut yang betul sangat membantu. Jadi apabila korang dapat cari midsole yang okey, yang bersesuaian dengan kasut apa yang korang beli, ia akan membantu memberi sokongan yang baik pada kaki dan badan korang sendirilah kiranya. Lepas tu korang akan dapat berlari lebih seronok, dapat berlari lebih senang, berlari lebih jauh tanpa rasa sakit pada kaki korang. Itu paling pentingnya lah, objektif utama korang berlari untuk fun runners ataupun easy runners. Sekarang ni dah banyak pemilihan kasut brand-brand, korang boleh perasan lah, macam-macam dekat market ni. Adidas, New Balance, Asics, Skechers, Nike, semua brand ni ada mempunyai dia punya teknologi tersendiri lah. Korang tengok ni, contohnya kasut ni adalah kasut New Balance. Kebiasaan New Balance ni menggunakan teknologi, pada permulaan adalah menggunakan teknologi EVA form. Selepas itu baru dia akan pergi ke fresh form, yang kebanyakan kasut terkini updated New Balance lah. Macam ni adalah menggunakan fresh form. Sama juga dengan kasut ni. Kasut ni Nike, kebiasaan dia menggunakan pada permulaan ada React teknologi. Sekarang ni paling terkini dia gunakan Zoom X form. Wow, memang popular. Kasut ni aku gunakan untuk easy run. Kasut ni ada pelbagai jenis lah dia teknologi. Kalau Adidas dia punya teknologi adalah Boost teknologi, Asics dia gunakan Flight Form. Tiap jenis kasut tu sudah ada kecanggihan, dia punya kehebatan brand, setiap brand tu. Dan yang paling penting, dia akan, kebanyakan kasut yang terkini dia sangat membantu pelari-pelari mengelakkan daripada kecederaan. Cumanya kita je kena tahu jenis apa kasut yang sesuai. Jadi macam biasalah, bila kasut tu makin banyak teknologinya, makin tebal midsolenya, harga pun makin mahal. Contohnya ini yang ini harganya lebih mahal daripada yang ini, tapi kegunaannya adalah sama. Tapi dia punya teknologi untuk return energy dan sebagainya berbeza lah kiranya, sebab teknologi setiap brand adalah berbeza. Apa pun, korang tahu function kasut tu korang boleh guna. Untuk mereka competitive runners, kebiasaannya midsolenya adalah nipis, midsolenya kasutnya adalah lebih ringan. Contohnya kasut yang ini ini kebiasaannya aku guna untuk race daripada jarak short distance hinggalah untuk jarak 21 km. Tapi tak ada masalah untuk jarak 42 km, tapi sakit lah. Tapi kebiasaannya untuk midsole yang nipis, kalau korang tengok kan berbeza dia punya midsole dia. Yang ni untuk sama juga functionnya keduanya. Kasut keduanya untuk competitive runner, sesuai untuk jarak daripada 5k sehingga 21 km. Kebiasaan untuk kasut yang ringan ni sesuai untuk mereka yang badan ringan. Sebabnya macam aku sebut tadi lah, bila korang berlari, badan korang akan menampung 3 kali berat badan. Jadi apabila korang punya berat badan berlebihan, akan at same time korang pakai kasut yang nipis, kasut yang ringan, dia mengundang risiko kecederaan juga pada badan korang. Adalah, kalau korang nak kenal, korang boleh cari hole to toe, adalah di internet, offset dia. Makin kecil offset tu, maksudnya kasut tu makin nipis midsolenya, dan sangat sesuai untuk mereka yang bawa race ataupun untuk time trial dan sebagainya. Tapi untuk dua kasut yang hujung ni, kebiasaannya aku guna untuk pergi kat track, untuk buat workout, speed session, interval dekat track. Setiap outsole untuk setiap kasut ni adalah berbeza. Kenapa berbeza? Itulah tujuan kasut ni direka untuk kesesuaian latihan yang digunakan. Contohnya kasut yang seperti ini, mendata, dia tidak ada lubang-lubang sangat, dia sangat sesuai untuk dekat mereka yang berlari di atas jalan, di atas road, itu panggil road shoes. Dan dia bergantung pada durability kasut tu, sangat tahan lama lah. Yang ni pun sama juga, dia punya outsole dia sama mendata macam yang
kedua-dua kasut sebelah ni. Tapi untuk bersesuai untuk race dan outsole, kebiasaan untuk yang kasut ringan kebiasaannya tak tahan lama lah selalunya. Biasaannya dalam 400 ke 500 dah habis lah. Ada pada awal 300 km dah habis. Bergantung pada brand yang korang guna lah. Kerapan korang berlari di atas jalan, makin tipis lah korang punya outsole tu. Tapi apa aku nak bahaskan kat sini, ini kalau korang tengok dia punya midsole dia memang nipis kan. Dia punya belakang dan depan hampir sama. Kita panggil macam minimalis. Ini sesuai kasut dia untuk korang berlari di track, untuk buat workout. Kalau korang tengok dia punya outsole sangat berbeza, dia ada tangan tajam begitu. Sebab tu dia sesuai, dia dapat kita berlari kat track supaya dapat cengkam ketika korang membuat workout, ketika korang membuat sebarang larian di atas track adalah licin. Itu sebabnya dia punya outsole dia berbeza. Jadi setiap kasut ni ada dia punya karakter yang tersendiri. Tapi pun kebiasaannya makin tebal tapak dia, makin tebal midsole dia, kebiasaannya kasut tu makin mahal. Tapi tak bermakna yang nipis ni makin murah. Ada juga part yang ikut brand lah kiranya. Guna kasut apa ketika berlatih, ia bergantung kepada kesesuaian latihan yang korang buat lah. Kalau korang buat easy run, adalah kasut dia macam dua ni aku pakai untuk easy run. Untuk race aku pakai kasut ni. Tapi tak bermakna untuk kasut lain yang tak pakai, boleh pakai. Tapi bergantung pada jarak yang aku join tu lah. Jadi untuk kedua macam kasut yang ujung ni, aku sesuai untuk buat di track seperti fartlek, tempo run. Dulu kasut ni aku sesuai buat kat track. Okey, ada yang tanya, bagaimanakah pemilihan saiz kasut yang betul? Apa yang aku boleh kongsikan adalah ketika korang nak membeli kasut, apa yang korang perlu tahu atau pilih adalah pilih satu saiz besar daripada saiz kaki korang yang sebenar. Sebabnya kenapa kena pilih satu saiz besar daripada saiz kaki korang yang sebenar adalah kiranya up one size. Ada sebab ketika korang berlari, kaki ataupun jari jemari korang bahagian depan tu dia berlanggar dengan upper shoes korang bahagian dalam tu. Dia akan bergeser, dan apabila korang punya pemilihan saiz kasut yang betul-betul tepat, ini menyebabkan korang akan bergeser, akhirnya menyebabkan kuku korang akan rosak, tu orang panggil black toe, ataupun akan menyebabkan melecet di mana-mana jari korang. Macam aku akan kebiasaan aku akan pilih dua saiz yang besar lah. Aku bagi contoh apa yang disarankan di mana-mana website, dia mengatakan satu jari besar daripada kasut kita sendirilah. Ini maksudnya ada ruang jari jemari kita untuk bernafas. Ini yang disarankan. Tapi untuk kebiasaan aku gunakan adalah dua saiz, dua jari besar daripada kasut aku sendirilah. Soalan lain adalah bila waktu yang sesuai untuk kita ganti kasut yang baru? Ini jawapan yang selalu ditanya lah. Ada 3 benda yang korang perlu tahu. Pertamanya, korang tengok daripada kasut korang tu dari segi fizikal dia. Dia punya midsole, dia punya outsole, dia punya upper. Kalau dah korang lihat mengalami kerosakan atau mengalami dia punya dah hilang, dia punya getah dan sebagainya, itu kemungkinan kasut korang perlu diganti baru. Sebab korang dah main lenjan kasut ni dah beribu-ribu mileage. Beribu mileage, tak adalah beratus mileage. Untuk yang keduanya pula adalah korang boleh tahu apabila korang dah kebiasaan korang berlari dengan kasut itu, tapi at one day korang berlari, korang rasa feel dia lain macam. Korang tak rasa seperti yang sebelum ini. Korang lari, korang rasa dia dah tak sedap macam sebelum ini. Itu adalah satu tanda korang perlu tukar kasut yang baru lah. Yang ketiganya adalah dari segi mileage. Kebiasaan untuk kasut-kasut ni adalah jaraknya daripada 500 km ke 800 km punya mileage. Jangka hayatnya lah kiranya. Macam waranti tak? Bukan waranti, macam jangka hayat kasut ni ada jangka hayatnya lah. Ada satu tahap kasut ni perlu diganti baru, maksudnya dia dah akan mengalami wear and tear. Okey, kesimpulan yang aku boleh kongsikan untuk video kali ni adalah pemilihan kasut yang betul adalah sangat penting untuk semua pelari, tak kisah apa jenis level pelari sekalipun. Lebih-lebih lagi untuk pelari-pelari beginners, korang perlu cari kasut yang bersesuaian untuk setiap latihan apa yang korang lakukan. Macam apa yang aku katakan. Jadi itu sajalah perkongsian untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku kongsi ini dapat manfaat untuk korang semua. Jangan lupa share kepada kawan-kawan, dan paling penting jangan lupa tekan button subscribe supaya korang dapat video update yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe dan share kepada kawan. Okey, terima kasih. Kita akan jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.